Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia disifatkan sebagai satu transformasi baru dalam sistem pendidikan di Malaysia bermula 4 Januari 2011. Kandungan dan pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum ini diharap mampu menjadi indikator dalam membentuk jasmani, emosi, rohani dan intelek pelajar sedari usia awal lagi. Kurikulum Standard Sekolah Rendah sebenarnya adalah satu transformasi yang dicadangkan oleh Kementerian Pelajaran, iaitu satu perubahan yang holistik dari segi organisasi kurikulum, bahan kurikulum, buku teks, pedagogi. Semua perubahan ini mengambil kira khususnya 3 perkara, iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. Pendidikan seks kononnya menjadi salah satu intipati dan pendekatan yang diterapkan menerusi KSSR. Namun tanggapan tersebut ternyata meleset, apatah lagi istilah pendidikan seks langsung tidak wujud dan tidak digunakan sama sekali dalam konteks pendidikan di Malaysia. Mengapa ia terus dipersoalkan? Dalam KSSR ada mata pelajaran pendidikan kesihatan, dan dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan ada 3 perkara yang ditekankan. Yang pertama ialah pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, PIAS, mengambil kira-kira 75% daripada pendidikan kesihatan. 15% lagi aspek pemakanan, 10% ialah pertolongan cemas. Pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, PIAS, sebanyak 6 tunjang disenaraikan sebagai teras pengisian kurikulum yang mencakupi perkembangan manusia, perhubungan, perkahwinan dan kekeluargaan, kemahiran pendiri, kesihatan dan tingkah laku seksual, serta masyarakat dan budaya. Kesemua aspek ini dilaksanakan secara berperingkat bermula dari tahun 1 hingga ke tahun 6. Kita lihat, dalam ke-6 tunjang tersebut tidak langsung didedahkan mengenai kemahiran seks yang menjadi idaman negeri masyarakat. Jadi, mengapa harus takut? Pelbagai pendekatan diambil bagi memperbaiki, memperkukuh sekaligus mempertingkat mutu pendidikan negara sesuai dengan perubahan dan keperluan masyarakat hari ini. Namun kenapa masyarakat harus terperangkap dalam stigma yang menganggap pendidikan seks adalah tabu dan tidak harus diperbincangkan, apatah lagi untuk menjadi subjek pembelajaran di sekolah? Sedangkan apa yang patut dibimbangkan, adakah proses pengajaran dan pembelajaran PNP baru ini sudah cukup diberi perhatian serius oleh para guru? Yang paling penting adalah guru kita buat orientasi kepada jurulatih utama. Mereka balik ke negeri masing-masing dan melatih guru untuk semua mata pelajaran. Mana-mana guru yang terlatih, dia boleh membuat bahan-bahan pengajaran pembelajaran sendiri. Bahan yang DTP beri kepada guru, untuk guru boleh pilih untuk gunakan sesuai atau tidak, ataupun bila dia nak gunakan. Tak boleh kita katakan semua tajuk, semua kemahiran itu mesti ada bahan bantu mengajar. Pengenalan kandungan PIAS dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan merupakan satu revolusi dinamik bagi menjamin kualiti pendidikan sekaligus melahirkan generasi yang lebih matang selaras dengan perkembangan semasa. Di sinilah juga guru harus memainkan peranannya dengan lebih berkesan. Bagi pendidikan yang betul, sebab diorang cuma bagi basic dan diorang mengajar anak kita melalui buku. So sebagai ibu bapa, kita kena bagi pendekatan yang lebih pada anak-anak. Kalau dia belajar kat sekolah, buku saja, dia orang tertanya-tanya sebab praktikal tak ada. So bila banyak rumah, kita sebagai ibu bapa kena cerita. Perlu memberi peluang kepada pihak kementerian. Perlu memberi keyakinan kepada perkara ini adalah kita nak pastikan ilmu yang baik, ilmu dan maklumat yang sihat, bukan yang negatif. Kita harapkan ibu bapa sedar, kalau kita tidak memberikan maklumat ini, kalau kita tidak memberi pendidikan ini, kalau kita tidak beri data-data yang berkenaan pendedahan ini, dunia ini terbentang luas. Anak-anak ini akan mendapat maklumat itu daripada perkara-perkara yang sumber yang sukar barangkali kita kawal.